Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghair muakkad itu semuanya iaitu rawatib ataupun disebut sebagai tawabi' bagi fardu. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ada ba'diyah itu disebutkan akan qabliyah dan ba'diyah. Contoh dia, tak kiralah sama ada muakkad ke tidak muakkad, tapi ada tak qabliyah ba'diyah dia? Ada. Contoh dia seperti mana sembahyang fardu maghrib. Walaupun yang sebelum itu dia tidak muakkad, tapi ada tak? Ada. Ada jenis tak muakkad. Yang selepasnya adalah muakkad. Maka bila nak sembahyang sunat, maka hendaklah sebut qabliyah maghrib atau ba'diyah. Bagi ba'diyah. Kalau tak sebut, tidak sah. Seperti dia kata apa dia? Ni, kat bawah ni ada contoh-contoh dia. Lafaz kepada niat. Seperti kalau dia niat, sahaja aku solat sunat sebelum maghrib. Sagi pula, lepas pada maghrib pula, sahaja aku solat sunat selepas. Lepas. Pasal apa nak kena sebut selepas? Sebab dia pun ada sebelum. Pasal apa nak kena sebut sebelum? Sebab dia ada selepas. Jadi mana yang ada sebelum selepas ketika niat kena sebut. Sama ada maghrib, isya, lagi apa? Zuhur. Kalau subuh asar, tak ada. Tak ada apa? Tak ada selepas. Bila tak ada selepas, paling ringkas kalau yang sunat subuh ni paling ringkas macam mana? Sahaja aku solat subuh. Itu paling ringkas niat. Sahaja aku solat subuh. Ustaz, tak sebut sunat. Sunat bukan syarat nak kena sebut. Tapi fardu kena sebut. Kan? Fardu kena sebut. Ustaz tak sebut sebelum. Buat apa sebut sebelum? Orang dah habaq dah. Dia tak ada selepas. Bila tak ada selepas, siapa nak sebut sebelum? Kan? Usallis subha. Itu bahasa Arab. Ketika takbiratul ihram tu, Allahu Akbar. Hati kita ni, ketika itu, ni kata muqarranah ni, kan? Muqarranah iaitu sertakan niat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati ketika itu, usallis subha. Yang bererti, sahaja aku solat subuh. Itu paling ringkas. Kan? Tak sebut sunat, pasal sunat bukan syarat. Kan? Tak sebut sebelum, pasal dia tak ada selepas. Kan? Tak sebut 2 rakaat, bukan syarat kita nak sebut 2 rakaat lillahi ta'ala, tu bukan syarat. Tu orang kata pada paling ringkas. Usalli subha. Kan? Kalau yang asar sopa juga, usallil asr. Kan? Sahaja aku solat asar. Kan? Ustaz, ni sembahyang apa ni? Sunat lah. Kalau fardu kena sebut fardu. Lah Ustaz, saya fardu pun saya sebut macam tu. Sebut macam mana? Usallil asr. Habis. Dia tak jadi fardu, dia jadi sunat. Sebab fardu kena sebut fardu. Kan? Begitu niat dia. Niat tuan-tuan kan susah. Senang kalau kita faham. Kalau tak faham, dia ambil semua sekali mula. Itu jadi panjang. Tangan kena lepas. Siku parah telinga. Orang kata ni parah telinga. Orang kata di siku dia bagi macam tu. Siku dia parah telinga. Lagi dia tarik selur-selur macam tu. Dia kembang 2 tangan dia macam tu. Dia tengok pun takut. Kan? Dia ambil mana ni, Tok Guru mana duk ajak dia macam tu. Allah, nampak ah? Nyeksa bukan main lagi. Tak payahlah buat mudahnya. Allah. Orang tengok tu teringin nak masuk Islam. Kan? Orang kafir akan teringin nak masuk Islam, tengok-tengok dia punya tarik macam tu, dan lari cabut. Dia kata takut dia kata kalau aku masuk lagi dia terekam aku nanya. Kan? Kita tak mesra masyarakat. Itu pun masuk juga tajuk mesra. Tak mesra kau mana, tengok pun takut. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, maka jelas kepada kita berkaitan dengan qabliyah, ba'diyah. Dan yang tiada ba'diyah
tiada disebut akan qabliyah lah. Dia tak ada ba'diyah. Apa dok kata qabliyah ni? Syekh Dut Fotoni jelaskan kepada kita dengan sejelasnya. Bahawa tak jelas lagi teruk. Tak tahu nak kata kat mana. Dikatanya, usalli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Yang ni panjanglah, agak panjang. Tak sah saya sebut tu, kita bagi contoh yang ringkas. Yang ringkas, usalli subha. Macam tu saja. Tapi kalau kita tak sunnata, jadilah as-subhi. Dia bezalah barih. Kan? Tak sah kata subha. Ni macam mana subhi? Pasal kita tambah sunnata, jadilah subhi. Sunnata subhi. Kan? Dia begitu. Raka'ataini lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatal asri. Raka'ataini lillahi ta'ala. Tak ada ni. Cuba tengok. Ada tak qabliyah ke apa? Tak ada lah qabliyah sebab tidak ada ba'diyah. Begitu. Dan pada zuhur atau maghrib atau isyak, 3 solat lagi yang ada qabliyah ba'diyah, kan? Maka inilah dia punya lafaz niat. Kita sebut berdasar kepada mazhab Syafi'i. Di luar sana macam-macam pendapat. Kan? Mereka hentam habis-habisan tentang orang yang sebut usalli, mazhab usalli, peleceh bukan main. Kan? Dah kalau kita dengan pendirian kita tak suka dengan lafaz niat, tak suka lafaz niat, sudahlah. Sudah, kan? Pasal apa? Pasal perkara ini adalah daripada pendapat kalangan ulama, kan? Yang agak setuju boleh mengharuskan lafaz niat. Kan? Betul niat tu di hati, dia tak bunyi, betul, semua orang faham, tak usah duk ulang banyak kali. Kan kata yang tak cerdik, yang duk sebut usalli fardal maghribi ni, jangan duk kata tak cerdik. Orang cerdik ni, yang tak cerdik pun ada juga. Yang tu tak usah, kita pun kena juga adil dalam perkara ini pun, kan. Ada yang tak cerdik, kacau orang, kan, dia begitu. Kita nak sebut sebab apa? Sebab nak membantu niat kita, jangan sampai mengganggu orang. Kan? Tu pun kita tak mau. Sakat kita nak sebut lafaz niat, nak membantu niat kita, sudahlah. Tapi setengah orang ni macam-macam tambahan lagi. Dia tambah macam-macam. Dia tambah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, selawat 3 kali, lepas baru nak sebut. Jadi ganggu. Kawan dah semayang dah sebelah. Apa hukum pula mengganggu orang yang dah solat? Jadi tengok contoh solat sunat yang ada qabliyah ba'diyah. Usalli sunnatal zuhri qabliyatan. Kena sebut. Pasal apa? Pasal ada ba'diyah. Lillahi ta'ala. Usalli sunnatal zuhri ba'diyah. Pasal apa? Pasal ini sesudah semayang fardu zuhur, kan, yang tadi kita dah sebut qabliyah ni pula jadi ba'diyah. Hati-hatilah jangan tertukar, sebab qabliyah itu maksudnya sebelum, ba'diyah maksudnya selepas. Yang sebelum dia kata ba'diyah dia tukar. Tak mau macam tu. Tapi tak apa. Sekiranya dekat hati dia, dia kata selepas fardu zuhur. Selepas. Memang dia buat selepas fardu zuhur pun. Habis dah sembahyang zuhur. Dia nak buat sunatkan selepas fardu zuhur. Tapi lafaz dia kata qabliyah. Dia kata. Padahal kena kata ba'diyah lah. Hati dia ba'diyah. Hati dia selepas. Tapi mulut dia kata sebelum. Maka sah tak niat? Sah niat dia. Pasal apa? Pasal dikira pada hati dia. Pada hati dia. Macam tu. Jadi sebab itulah mereka di sana, di luar sana berbahas. Kalau di hati itu sah niat, apa perlu untuk kita sebut dekat lidah kita? Lafaz tu apa keperluan dia? Kan? Sekiranya kalau lafaz tak betul, hati tu betul, maka sah, buat apa duk lafaz? Kan?
Macam-macam lah kan. Hujah ni kita pun faham lah. Yang kita kata ni untuk membantu niat. Itu je, untuk membantu niat. Kan? Kadang-kadang mulut kita ni tersilap sebut. Bab tersilap ni kita kena akui. Kan? Betul lah hati itu saja Allah Ta'ala terima niat apa. Kan? Contoh dia kan, dia nak sembahyang fardu maghrib. Dia kata apa? Usalli fardus subhi. Dia kata subuh. Kan? Usalli fardus subhi. Nak sembahyang fardu maghrib. Katalah imam, kita duduk belakang. Jelas kita dengar. Imam kita ni, usalli fardus subhi raka'ataini. Kita dengar jelas. Nak ikut tak? Kalau rasa serabut lah. Kan? Mungkin dia silap sekali dengan niat dia, habislah aku. Tak usah ikut. Itu je. Kan? Kita ada alasan untuk tak ikut dia. Kan? Kita pun kan, pakat 3-4, ada pun 3-4 orang belakang dia. Kan? Tepuk-tepuk duduk sila. Kan? Dia mayang seorang-seorang. Kan? Habis-habis dia bagi salam, kalau dia tengok tak ada siapa ikut dia. Kita pula duduk rehat kat belakang. Kan? Dia tak sambung wirid dah. Confirm. Dia tak sambung wirid. Dia tanya ni. Pasal apa? Oh, tak ikut saya. Kami dengar jelas. Usalli fardus subhi. Subuh apa ni? Maghrib. Dia kata kat hati aku maghrib. Aku sebut lidah je subuh. Hati aku maghrib. Lantak pegang sebut silap pasal apa? Kan? Jadi sembahyang dah sah tak? Sembahyang dah sah lah. Dia sebut kat hati dia maghrib. Tapi lidah dia sebut subuh. Kita tak boleh nak ikut. Subuh apa ni maghrib? Kan? Jadi kita ada alasan untuk tak ikut dan tak salah kita. Kan? Lepas ni hang kena hati-hati. Kalau hang buat lagi macam ni lah, hang mayang seorang kami lepak belakang. Itulah dia. Kan? Walaupun sembahyang dah sah. Dia kata aku tahu maghrib, tapi betul ke aku sebut subuh? Weh, aku sembahyang maghrib apa? Betul. Hang tak percaya hang tanya. Kau ni, kami bukan seorang. Kami 4. Hang tanya ni semua 4 telinga. Bukan 4 telinga, 8 telinga. Tiap seorang ada 2. Kan? 8 telinga dengar betul. Hang kata subuh. Jadi itulah antara hujah mereka-mereka yang kata tidak ada keperluan untuk nak usalli lafaz. Niat itu tak ada keperluan. Sekiranya kalau silap pun, kan, maka sah apabila niat hati dia betul. Cuma kita bagilah kan, peluang kepada mereka yang susah untuk nak ingat niat, membolehkan dia untuk melafazkan niat. Macam saya sendiri, peribadi saya tak pernah duk melafazkan. Kurang sangatlah. Kan? Bahkan apabila saya nak solat, terus saya angkat. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab tak ada masalah apa pun. Nak kata susah nak masuk ke apa, untuk apa? Tak ada susah apa pun. Kan? Dalam takbir kita boleh duk pasang niat terus masuk. Maka tidak ada keperluan untuk nak melafazkan niat. Jangan kita anggap melafazkan niat itu satu rukun. Daripada rukun sembahyang, itu tak kena. Duk reka pula, duk tambah dia sudahlah 13 rukun. Kan? Termasuk dengan tomak ninah 13. Kalau pecah tomak ninah 5, 18. Sudahlah. Duk tambah jadi 19 dan sebagainya, untuk apa? Maka kiaskanlah pada maghrib dan isyak seperti yang demikian itu. Seperti yang demikian itu jua. Bismillahilladzi la yadur